Boleh mula. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati Tuan Imam Bilal Siap, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memanjangkan umur kita, di mana pada malam ni, malam yang ke-26 bulan yang ke-11 dalam Islam, Zulqa'dah 1441 Hijrah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita serta beri kita taufik dan hidayah untuk sama-sama kita hadir solat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung kembali pengajian kitab kita, iaitu kita menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama, sambungan pada muka surat yang ke-7. Sambungan pada muka surat yang ke-7 kita sambung pada pengajian 12 hari bulan 2 2020 yang lalu. Kemudian tertangguh disebabkan virus corona, lebih kurang 4 bulan lah tertangguh, ataupun mereka kata COVID-19. Jadi kita doalah, sama doa supaya virus corona ni hilang di atas muka bumi ni, hilang di atas muka bumi ni. Kita sambung, iaitu kita masuk di bawah tajuk baru, maknanya surah yang kedua. Masuk surah yang kedua di dalam Al-Quran, yakni mengikut susunan Al-Quran, iaitulah Suratul Baqarah Madaniyah. Jadi surah yang kedua ni dinamakan surah Al-Baqarah. Baik. Jadi sebelum kita masuk kitab ni, kita nak sebut tentang kelebihan surah Al-Baqarah. Di antara kelebihan surah Al-Baqarah, di antaranya ada disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum qubura fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul baqarati la yadkhuluhu syaitanu, atau kama qala, yang bermaksud, janganlah kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Dalam hadis ni Nabi sebut la taj'alu buyutakum qubura, jangan kita jadikan rumah-rumah kita ni seperti kubur. Apa maksud yang dikatakan seperti kubur ni? Maksud yang dikatakan seperti kubur ni ialah sunyi. Kubur ni tempat yang sunyi lah, di atas sunyi lah. Yang di bawah tu wallahu alam lah, yang tu Allah yang mengetahui. Tapi kalau kita tengok zahir atas, maknanya sunyi. Jangan kita jadikan rumah kita ni sunyi seperti kubur. Maksud dia apa dia? Maksud dia ialah rumah kita ni kena diisi dengan
zikir, dengan bacaan Quran dan sebagainya. Bukannya kita nak bisingkan rumah kita dengan hiburan melampau, yang tu tak kena juga. Dia maksud dia gitu. Maknanya jangan sunyikan rumah kita daripada bacaan Quran, semayang sunat, zikir-zikir dan sebagainya. Kemudian disambung hadis tu, fa innal baital ladzi tuqra'u fihi, sesungguhnya sebuah rumah yang dibaca di dalamnya, di dalam rumah, di dalamnya, fihi, di dalamnya, dalam rumah, suratul baqarati, yakni surah al-baqarah, la yadkhuluhu syaitanu, maka syaitan tidak akan memasukinya. Jadi daripada hadis ni memberi gambaran kepada kita di antara kelebihan surah Al-Baqarah ni, apabila kita baca, maka rumah kita ni iblis tak masuk, syaitan tak masuk. Sebab tu kalau kata kita masuk rumah baru, kita beli rumah ke, ataupun rumah kita yang dah lama yang kita duduk ni, seeloknya kita habiskan baca surah Al-Baqarah. Nak habis tu berapa hari, yang tu terpulang lah, asalkan habis. Ada 286 ayat. 286 ayat tu kita perhabis. Ataupun kita nak bahagi-bahagi, katalah kita dua suami isteri, kemudian anak katalah ada 3, dia kita bagi-bagilah. Kita baca 100 ayat, isteri baca 100 ayat kan contoh, kemudian bagi anak ni 50, anak ni 50. Lepas tu lebih tu bakat-bakat baca sama-sama, boleh juga. Yang penting kita habiskan surah Al-Baqarah di dalam rumah kita. Dah yang duk baca Yasin tu boleh tak masuk rumah baru? Boleh, tak ada masalah. Bacalah Quran, Yasin. Cuma nak ambil kelebihan yang Nabi sebut dalam hadis ni, bila dibaca surah Al-Baqarah di dalam rumah, maka iblis takkan masuk. Tu satu nah. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yakhruju minal baiti idza sami'a suratul baqarati tuqra'u fihi, atau kama qala, yang bermaksud sesungguhnya syaitan itu akan keluar dari rumah apabila ia syaitan mendengar surah Al-Baqarah dibacakan di dalamnya, di dalam rumah. Yang hadis pertama tadi, apabila iblis duduk di luar rumah, dia takkan masuk. Hadis yang kedua pula, apabila kita baca surah Al-Baqarah, bila iblis dengar duduk dalam rumah kita ni, maka dia akan keluar. Dia akan keluar daripada rumah kita. Ini di antara hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Itu maksud dia nak. Baik, habis tu. Kemudian kita masuk kitab kita pada muka surat yang ke-7 nah. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, Suratul Baqarati Madaniyah. Baik. Jadi surah yang kedua ni dinamakan surah Al-Baqarah. Dinamakan surah Al-Baqarah. Kemudian Madaniyah. Madaniyah ni, surah Al-Baqarah ni, dia termasuk di dalam usul tafsir, dia ada dua, satu Makkiyah, satu Madaniyah. Apabila sebut tentang Makkiyah, surah Makkiyah, maka surah tu diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Apabila sebut surah yang termasuk di dalam Madaniyah, kategori Madaniyah, maka surah ni diturunkan selepas Nabi hijrah. Walaupun ayat dia turun di Mekah, maka tetap juga disebut sebagai Madaniyah. Itu maksud dia nah. Baik. Kemudian dia kata lagi 286. 286 atau di sini ni membawa maksud kepada ada khilaf dari segi bilangan ayat. Sebab tu dia kata atau 7 ayat. Yang kata surah Al-Baqarah ni bilangan ayat dia 286 atau 7, ataupun 287 ayat. Tapi pendapat yang kuat mengatakan ayat di dalam surah Al-Baqarah ialah 286. 286 ayat.
Kemudian surah Al-Baqarah ni dia di antara surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Surah yang paling panjang dalam Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Memiliki ayat 286. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah yang paling panjang dalam Quran ni, dalam tu juga terdapat satu ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Iaitu ayat apa? Ayat 282. Ayat 282 dalam surah Al-Baqarah merupakan ayat yang terpanjang. Di mana kalau kita buka mushaf tu, maknanya sebelah dia tu satu ayat tu ya. Ayat membincangkan tentang apa? Membincangkan tentang perihal hutang piutang. Apa ni ayat dia? Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin. Tu ayat dah tu, al-ayatah. Ayat lebih kurang itulah. Maknanya wahai orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang maka hendaklah tulis. Hendaklah tulis tu membicarakan tentang hutang. Tu maksudnya. Baik, tu ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Kemudian surah yang paling panjang juga ialah surah Al-Baqarah sebab memiliki 286 ayat. Tu maksud dia. Kemudian dia sambung lagi, dia kata maka sebab dinama akan ini surah. Kena takdir gitulah. Sebab dinama akan ini surah, iaitu surah Baqarah, kerana ada di dalam ini surah ni cerita lembu. Cerita lembu. Dia makna Baqarah ni lembu betina lah, ataupun kata sapi betina. Tak apalah dia sebut itu, dia kata cerita lembu bagi anak yatim yang banyak berbuat kebaktian, yakni yang berbuat baik pada ibunya. Jadi sebab nama surah Al-Baqarah ni diletakkan nama Al-Baqarah kerana ada di dalam surah ni berkenaan tentang kisah lembu, di mana lembu ni kepunyaan bagi anak yatim. Anak yatim ni kita sedia maklum lah, yakni satu orang budak yang mati bapa. Yang mati bapa dan dia belum cukup umur. Tu dia panggil anak yatim. Kalau kata dia dah balik, kalau pak dia mati, yang tu tak panggil anak yatim. Kalau macam tu berlambak anak yatim. Tu macam cerita Madu 3. Cerita Madu 3. Apabila Jah Mahdi dia marah dekat pak dia Ahmad Nispu. Pasal apa? Si Jamil tak balik. Piramli lah Jamil tu, tak balik masa menikah dua. Lepas tu duk marah, pak dia duk backup lah. Duk pertahan. Lepas tu dia kata bapak ni asyik duk pertahankan si Jamil tu. Lepas tu pak dia kata, iyalah, dia kata pak dengan Jamil kan sama. Kami ni pak tak ada, mak pun tak ada. Pak tak ada, mak pun tak ada. Kami ni anak yatim, dia kata. Lepas tu Jah Mahdi kata, tua-tua pun kira lah, mesti kira. Yang tu tak betul. Kalau kata kira juga, memang banyak lah anak yatim. Banyak. Dia anak yatim ni hak belum cukup umur, mati pak. Kalau cerai hidup, dia tak panggil yatim. Kalau cerai hidup, dia tak panggil yatim. Yang pak matilah. Kalau mati dua-dua, dia panggil yatim piatu lah. Yatim piatu. Tu maksud dia nak. Baik. Jadi tak apalah tu. Kemudian dia kata Nabi Musa beli lembu tu lah dengan harga sepenuh kulit lembu tu dengan harga emas. Jadi maka takdir Allah, Nabi Musa beli lembu tu. Lembu ni iaitu cerita tentang kisah Baqarah nanti tu. Kalau dalam kitab ni pada muka surat 22. Lambat lagi lah pada muka surat 22, iaitu pada ayat 65. Kisah Baqarah tu, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Cerita tentang berlakunya pembunuhan. Pembunuhan di mana tak tahu siapa yang bunuh ni. Tak tahu siapa yang bunuh. Kemudian mereka jumpa Nabi Musa. Nabi Musa waktu tu suruh selesaikan masalah ni. Kemudian Nabi Musa doa kepada Allah, maka Allah Ta'ala suruh mereka sembelih lembu. Suruh mereka sembelih lembu. Jadi kalau kita fikir balik, apa hikmah Allah Ta'ala suruh sembelih lembu tu? Rupanya sebelum masa Nabi Musa pi munajat untuk mengambil kitab Taurat, mereka ni umat-umat Nabi Musa ni telah ikut satu orang yang nama Samiri. Dia pi sembah patung anak lembu. Pi sembah patung anak lembu. Dia buat patung anak lembu, dia pun suruh depa sembah. Jadi Allah Taala suruh sembelih lembu tu kerana apa? Kerana nak bagi hilang rasa hormat depa terhadap lembu tu.
Tu hikmah dia. Tapi bila disuruh sembelih lembu tu, maka depa banyak pertanyaan. Nak lembu yang macam mana, nak umur berapa, nak warna apa. Akhirnya membawa kepada kepayahan, membawa kepada kesukaran. Last sekali jumpa lembu ni, lembu yang kata anak yatim ni, yang banyak buat baik dengan mak dia. Akhirnya Nabi Musa beli dengan harga sepenuh kulitnya, kulit emas. Tu nantilah ke depan nanti dia ada sebut pada ayat 60 65. Tu maksud dia. Baik, habis tu. Kemudian disebut sini dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia tak terjemah dah bismillah tu. Jadi maknanya bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik. Sebab tu di awal surah, di awal surah di dalam Quran ada 114. 114 surah, ayat lebih kurang 6236 ayat. Sebab tu semua di awal surah ada basmalah. Ada basmalah kecuali yang tak dimulakan dengan basmalah ialah surah At-Taubah saja. Surah At-Taubah ataupun nama lain dia dipanggil surah Bara'ah. Dipanggil surah Bara'ah. Maka surah At-Taubah tidak dimulakan dengan bismillah. Lain daripada tu, di awal surah semuanya ada bismillah. Cumanya bismillah di awal surah ni dia khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dia merupakan satu ayat daripada ayat Quran yang di awal surah ni, dan ada yang kata tidak. Sebab tu kalau kita tengok dalam perbezaan mazhab-mazhab ni, kalau kata kita mazhab Syafi'i, dalam surah Al-Fatihah bismillah dikira satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim tu dikira satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Maka bagi mazhab kita, kalau kata sengaja kita tak mau baca bismillah pada surah Fatihah, kita terus nak baca alhamdulillah, maka membawa kepada tak sah Fatihah kita. Bila tak sah Fatihah kita, batal semayang. Kerana surah Fatihah dia termasuk dalam rukun semayang, iaitu disebut sebagai rukun qauli. Contohnya, kita baru balik umrah ke balik Mekah ke, mazhab di sana depa bismillah tu ada yang menyatakan sunat, ada yang menyatakan bismillah dalam surah Fatihah tak termasuk satu ayat. Sebab tu dia tak baca. Kadang-kadang ada dibaca pelan sebab dia nak ra'i makmum belakang. Tak apalah, dia patut kerti. Ni kita saja. Dia nak ambil angin Mekah. Tu dia pun Allahu Akbar. Makmum kata sedap lah ni tu imam Mekah. Tak apa. Lepas tu bismillah tak baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Terus alhamdulillah. Kok mana tu? Boleh ke? Tak boleh. Mazhab kita tak boleh, batal. Dia bismillah satu ayat. Sebab tu di awal kalimah ni dia khilaf. Tetapi satu lagi bismillahirrahmanirrahim di dalam surah An-Namli. Surah An-Namli, surah semut tu. Surah semut ayat yang ke-30. Yang ni ayat Quran. Yang ni tak ada khilaf. Sebab tu siapa-siapa yang ingkar, siapa-siapa yang ingkar mengatakan kalimah bismillahirrahmanirrahim tu dalam surah An-Namli ayat 30 bukan ayat Quran, kufur. Yang tu kufur. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tu ayat dia, ayat surah An-Namli ayat 30. Sesungguhnya surat itu daripada Nabi Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di sini surah An-Namli ayat 30 ulama sepakat mengatakan ayat Quran. Sebab tu siapa-siapa ingkar, siapa-siapa yang mengatakan bukan daripada ayat Quran, maka kufur. Adapun bismillah di awal kalimah, bismillah di awal surah, di situ ada khilaf di kalangan ulama. Sebab tu kita buat contoh mudahnya dalam surah Fatihah kita lah. Sebab tu bagi kita mazhab Syafi'i, bismillah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Adapun mazhab lain ada yang menyatakan sunat dan ada yang mengatakan bukan daripada Fatihah. Dia mula daripada alhamdulillah. Mula pada alhamdulillah. Itu maksud dia. Baik, habis tu. Kemudian masuk ayat yang pertama. Masuk ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Allah Ta'ala amat mengetahui
dengan kehendak Allah. Dengan yang demikian itu makna alif lam mim. Baik. Jadi alif lam mim ni dibaca dengan isim. Dibaca dengan isim, maknanya dibaca dengan nama lah. Sebab tu bagi kita yang nak belajar membaca Al-Quran, mesti mengenal cara sebut huruf hijaiyah tu, cara sebut huruf dengan cara isim, dengan cara nama dia. Sebab tu kena baca alif, ba, ta. Kalau sad, dad, tu contoh dia gitu. Sebab apa? Sebab ada di awal surah ni yang kena baca dengan isim. Contohnya kaf ha ya ain sad. Gitu. Dia sad tu pasal sa alif dal tu. Jadi dia macam qalqalah lah. Sebab dia baca dengan isim. Baca dengan isim. Dia jangan pula ada berlaku. Ada berlaku dia baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Baca alama balik awal. Tahan kira alama, baca alama. Kalau alif lam mim ra dia baca al-mari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mari. Bungkui. Waktu kena tahu cara sebut dia. Waktu ni alif lam mim. Baik. Jadi dari segi hukum tajwid, dia cara dia mak lazim harfi musaqqal lah. Sebab harfi musaqqal ni kerana ada tasydid, sebab huruf mim tu dia huruf gunnah. Sebab tu nak masuk kepada mim tu alif lam mim. Maknanya dia kena dengung. Ada satu lagi dia panggil mak lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffaf makna ringan. Makna satu lagi tak ada tasydid. Alif lam ra. Contoh gitulah. Baik. Jadi baca dengan isim. Kemudian makna, dari segi makna dia kata Allah Ta'ala amat mengetahui dengan kehendak Allah dengan yang demikian itu. Kalau Arab dia Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Maknanya Allah yang mengetahui maknanya. Makna alif lam mim ni dia termasuk di dalam huruf fawatih, huruf rahsia. Huruf-huruf rahsia. Toha, Yasin, tu semua tu huruf-huruf rahsia. Nun, Qaf, wal Quranil Majid. Tu hak awal tu. Jadi huruf rahsia. Jadi makna dia tu kata pengarang kitab ni serah kepada Allah. Allah je yang tahu maknanya. Cuma kalau kita buka tafsir-tafsir yang besar-besar, adalah alif tu ada dihurai apa dia, lam tu apa dia, mim tu apa dia. Jadi di sini ni terserah makna kepada Allah. Sebab Allah yang kehendak Allah yang mengetahui apa yang dimaksudkan alif lam mim. Okey. Kemudian yang dikatakan hebatnya Al-Quran ni, kita baca alif lam mim ni, kita baca nampak dari segi zahir 3 huruf. Nampak dari segi zahir kita baca macam 3 huruf, tetapi hakikat dia kita dah baca 9 huruf. Lah, kok mana jadi 9? Iaitu alif lam fa 3. Alif lam fa 3. Kemudian lam alif mim lam 3, 6 dah. Kemudian mim ya mim 3, jawapan dia 9. Sebab tu bila sebut tentang Quran, apabila kita baca dengan ikhlas, kita baca dengan ikhlas, maka sudah dikira kebajikan. Sudah dikira kebajikan, maknanya sudah dapat pahala walaupun kita tak tahu makna. Ni yang kata Quran ni, walaupun kita tak tahu makna, diri baca tu sudah dikira ibadah. Diri baca Quran tu. Contoh kita duk hafal surah apa, kata surah Al-Kahfi kita hafal. Kadang-kadang bukan kita faham pun makna dia semua. Dan kita tak faham pun. Tu kita duk baca juzuk amma tu kan, surah juzuk amma, kita duk baca ayat lazim tu. Kadang-kadang kita pun tak faham apa dia yang dia kata al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Apa dia kata kita pun tak tahu. Tapi diri baca tu dah dikira kebajikan. Dah dikira pahala. Ni yang dikatakan Quran. Syarat apa? Syarat mesti ikhlas. Syarat mesti ikhlas. Tapi maknanya kita tak maulah sampai tahap tu je. Maka kita mendalami lah, kurang-kurangnya kita tengok makna apa Al-Qari'ah ni, tentang kiamat. Mana kita tahulah, mana kita mengaji lah. Kalau kita tafsir kan, bacalah, kita baca mengaji gitu, bolehlah faham sikit-sikit. Boleh faham sikit. Tu nak ceritanya diri baca tu sudah dikira pahala. Tu yang kata hebatnya Al-Quran ni. Sebab tu alif lam mim tu dah 9 huruf dah. Dah 9 huruf. Tu maksud dia nak. Baik, habis hak tu.
Kemudian dia kata lagi, zalikal kitab, ini kitab. Ini kitab, yakni Quran ni, yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu, khabar dia, la raiba fi, tiada syak, yakni tiada ragu-ragu padanya, pada kitab ni, daripada Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala terangkan Al-Quran ni yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad ni tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sebab apa? Sebab Quran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada golongan-golongan yang kufur, orang-orang yang ingkar, meragui akan Quran ni. Dia meragui sama ada Quran ni daripada Allah ataupun rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dari malaikat. Tu pun salah juga. Kenapa? Karena malaikat tugas, maknanya ditugaskan kepada malaikat Jibril membawa turun sahaja. Bawa turun saja apa ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut di dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat 192, 193, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. 193 Allah Ta'ala sambung ayat tu, nazala bihir ruhul amin. Dia, yakni Al-Quran, dibawa turun oleh Ruhul Amin. Siapa dia Ruhul Amin? Iaitulah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Sebab tu Allah Ta'ala nyatakan la raiba fi, tiada syak, tiada keraguan padanya, pada kitab ni. Kenapa? Karena kitab Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita tengok dalil yang lain, ada disebutkan dalam surah An-Naml ayat yang ke-6, wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim, yang bermaksud dan sesungguhnya kamu, yakni Nabi Muhammad, benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dua dalil ni memberitahu kepada kita bahawasanya Quran ni daripada Allah. Sebab tu bagi kita orang yang beriman, kita yakin bahawasanya segala kitab, sama ada Taurat, Zabur, Injil, Quran, suhuf-suhuf, semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan daripada tangan-tangan manusia. Itu bagi kita. Sebab tu Allah Ta'ala ingatkan awal-awal surah Al-Baqarah ni, zalikal kitab, ini kitab Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa hikmah Quran diturunkan ni? Hudal lil muttaqin, lagi hidayah, yang ni petunjuk lah bagi sekalian orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ni merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, di sini dia kata hudal lil muttaqin. Tetapi kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 185, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran hudal linnas. Hudal linnas, petunjuk bagi segala manusia. An-nas dia jamak daripada kalimah insan. Insan tu mufrad dia lah. An-nas tu jamak dia. Maknanya segala manusia. Hudal linnas. Di sini hudal lil muttaqin. Nampak macam bercanggah lah. Tak. Dia tak bercanggah. Habis tu pasal apa yang 185 Al-Baqarah hudal linnas. Maknanya hudal linnas tu hikmah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran secara umum dia ialah untuk seluruh manusia. Tak kira siapa pun, orang beriman ke tak beriman ke munafik ke siapa pun, tu hikmah dia. Di sini hudal lil muttaqin, maksud dia Quran yang boleh bertapak di dalam hati. Maknanya orang yang boleh terima Quran ni, yang boleh duduk dalam hati dia, yang dia boleh taat, dia boleh junjung, dia boleh terima ni, siapa dia? Ialah orang-orang yang bertakwa. Itu maksud dia. Dia kata hudal lil muttaqin, maknanya yang boleh terima hanya orang-orang yang bertakwa saja, yang muttaqin. Sebab tu dia kata sini lagi hidayah, yakni petunjuk bagi sekalian orang yang muttaqin,
Dia tafsir situ, dia kata yang takut akan Allah Ta'ala dengan menjunjung segala suruhannya suruhan Allah dan menjauh segala ketegahannya, yakni larangan Allah. Itu maksud dia. Itu yang dikatakan orang yang muttaqin. Jadi kalau kita tengok sejarah penurunan Al-Quran ni, Al-Quran diturunkan sekaligus dalam bulan Ramadan. Sekaligus dalam bulan Ramadan. Kemudian malaikat Jibril, dia ambil daripada Luh Mahfuz. Ambil daripada Luh Mahfuz. Kemudian turun kepada langit yang pertama, dipanggil Baitul Izzah. Dipanggil Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah itulah diturunkan Al-Quran sedikit demi sedikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil masa berapa lama? 23 tahun. 23 tahun. Sebab tu perbezaan di antara kitab-kitab sebelum ni. Kitab-kitab sebelum ni diturunkan sekaligus habis. Taurat ke, Zabur ke, Injil ke. Adapun Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sedikit demi sedikit, mengambil masa 23 tahun. Itu yang ada sebab ayat, sebab turun ayat, apa semua tu. Ini masa 23 tahun. Kemudian di antara juru tulis Al-Quran, juru tulis Al-Quran ialah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, di mana pada waktu tu dia tulis di batu-batu dan juga di pelepah-pelepah tamar, pelepah-pelepah kurma. Jadi kalau kita tengok latar belakang Zaid bin Sabit ni, dia ni digelar sebagai pengumpul Al-Quran. Dia digelar sebagai pengumpul Al-Quran. Dia lahir di Madinah. Dia lahir di Madinah 11 tahun sebelum hijrah. 11 tahun sebelum hijrah. Dia muda daripada Nabi 42 tahun. Maknanya Rasulullah diangkat menjadi Rasul dah 2 tahun baru dia lahir. Yang kata Zaid bin Sabit ni. Kemudian Zaid bin Sabit ni, dia ni satu orang yang sangat kuat menghafaz Al-Quran. Dia sangat kuat menghafaz Al-Quran. Kemudian dia menulis wahyu, menulis wahyu untuk Rasulullah, dan dia belajar ilmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas wafatnya Rasulullah, beliau ditugaskan menghimpun Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ni yang kata dia buat benda bid'ah ni. Benda bid'ah yang membawa kepada kebaikan, bid'ah hasanah. Sebab waktu zaman Nabi ada, Quran tak dibukukan, tak dibukukan. Jadi bila Rasulullah wafat, diambil alih kepimpinan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka waktu tu Sayyidina Abu Bakar tengok ramai sahabat-sahabat yang hafaz Quran ni gugur di medan perang, maknanya syahid di medan perang. Kemudian datang ilham kepada dia, dia terfikir, tengok sahabat-sahabat ni yang hafal Quran banyak dah tak ada, dia takut Quran tu hilang macam tu je, lenyap macam tu je. Maka dengan sebab tu, di antaranya dia suruh Zaid bin Sabit ni tulis balik. Pada peringkat awalnya Sayyidina Umar dia tak setuju, sebab benda ni Rasulullah tak buat. Rasulullah tak buat. Tapi akhirnya setuju juga. Maka dialah yang tulis Quran tu. Itu di zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dia meriwayatkan hadis 92 hadis. Tak banyaklah dia meriwayatkan hadis 92 hadis. Meninggal dunia di Madinah. Dia meninggal dunia di Madinah pada tahun 45 Hijrah. Masa tu umur dia 56 tahun. Umur dia 56 tahun. Maknanya waktu dia meninggal tu umur dia 56 tahun. Kemudian apabila waktu dia meninggal tu, Abu Hurairah kata, hari ini telah wafat guru bagi umat. Guru bagi umat. Kemudian Abu Hurairah doa, mudah-mudahan Allah menjadikan Abdullah bin Abbas sebagai penggantinya. Abdullah bin Abbas ni siapa dia? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Abdullah bin Abbas ni dia muda 50 tahun daripada Nabi. Waktu dia kecil, Nabi doa kepada dia, ya Allah faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu di antara doa Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagi dia faham agama, kemudian bagi dia alim dalam bidang tafsir. Ternyata doa Nabi makbul. Sebab tu kebanyakan ulama-ulama tafsir banyak mengambil perkataan Ibnu Abbas. Sebab dia alim dalam bidang tafsir, berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia. Baik.
Sebab tu dia kata hudal lil muttaqin tu lagi petunjuk, lagi hidayah ni petunjuk bagi sekalian orang yang muttaqin. Sebab tu Al-Quran sebagai petunjuk kepada orang-orang yang beriman, yakni orang yang boleh terima akan setiap hukum, kisah-kisah yang berlaku. Begitu juga dengan perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang gaib yang akan datang, yang disebut akan datang. Seperti apa? Bangkit syurga, seperti bangkit kubur, kemudian syurga, neraka, lintah titian sirat, adanya soal mungkar nakir, timbangan amal. Tu semua tu perkara-perkara yang gaib. Yang gaib ni benda yang kita tak nampak dengan mata kasar, tak dengar dengan telinga kita. Habis tu tahu daripada mana? Tahu daripada Quran, tahu daripada hadis. Kita kena yakin tak? Wajib bagi kita kena yakin. Sebab perkara itu dia termasuk dalam perkara yang wajib aridi, benda yang wajib datang. Contohnya adanya hari kiamat, benda yang akan datang. Pasal apa kita kena yakin? Sebab ada nas yang menyebutkan, ada dalil yang menyatakan. Itu maksud dia gitu, nah. Baik, habis tu. Kemudian sambung lagi. Sikit ke, nah. Bunyi jam kita berhenti ya. SOP. SOP. Lagi langgak ni payahlah. SOP. Sifat muttaqin. Sifat muttaqin yang dikatakan orang-orang muttaqin ni, apa sifat dia? Jadi ayat yang seterusnya ni, sifat muttaqin ni adalah sifat yang paling rendah, sifat yang paling asas. Kalau kata tak ada yang ni, tak usah duk katalah hang tu muttaqin. Jangan duk katalah hang tu muttaqin. Sebab tu apabila disebut tentang muttaqin ni, tentang bertakwa, muttaqin ni golongan orang-orang yang bertakwa. Di mana ada satu hadis berkaitan tentang kisah buah zakum. Kisah buah zakum, di mana satu hari Ibnu Abbas ni tersebut tadilah sepupu Nabi tu, pernah dia satu hari dia duduk di sisi Kaabah. Dia duduk di sisi Kaabah, dekat dengan Kaabah. Waktu tu Rasulullah tak ada dah. Waktu tu Rasulullah sudah wafat. Kemudian mata dia ni duk tengok Kaabah. Dalam dia duk tengok orang duk tawaf tu, kemudian Ibnu Abbas berkata, dia sebut dengan mulut dia, kawan-kawan yang dekat-dekat dia dengar lah. Dia kata, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda. Nabi bagi tahu, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu pesanan pertama Nabi. Nabi kata, takwalah dengan sungguh-sungguh. Kemudian Nabi sambung lagi. Nabi kata, jika setitik daripada perahan buah zakum, perahan buah zakum menitik di atas dunia ni, nescaya satu dunia akan musnah. Ni yang kata buah zakum ni. Buah zakum ni apa dia? Satu buah yang Allah Ta'ala beri makanan kepada penghuni neraka. Nabi kata setitik perahan, bukan sebiji itu, setitik. Contohnya kalau kita kat dunia ni kita blender buah apa-apa pun, ayak daripada blender tu setitik lah, jatuh atas bumi ni, berkecai bumi ni. Yang kata buah zakum tu bukan sebiji. Kalau sebiji hilang terus bumi, tak ada berkecai. Tu maksud nak habaq kata dahsyatnya buah zakum ni, yang kata menjadi bahan azab kepada penghuni neraka. Kemudian yang tersifat buah zakum ni apa dia? Buah zakum ni adalah satu buah yang berduri. Satu buah yang berduri. Kemudian pokok dia ni tak boleh tumbuh di mana-mana tempat di atas bumi ni, tak boleh tumbuh. Habis itu dia tumbuh di mana? Tempat dia boleh tumbuh ni hanya di dasar api neraka saja. Maknanya tempat tumbuh dia. Dia tak boleh nak tumbuh di lain daripada dasar, yakni bawah api neraka. Macam kita dunia lah, ada pokok yang boleh hidup di suasana sejuk, ada pokok suasana panas. Yang kata zakum ni dia boleh hidup tu bawah neraka ya, dia boleh hidup. Tempat lain tak boleh hidup. Itu maksud dia. Ni yang kata dahsyatnya pokok ni. Bumi mana pun tak boleh hidup melainkan dasar neraka. Dan menjadi alat Allah hendak menyiksa penghuni neraka. Sebab tu dalam hal ni disebut tentang zakum dalam Quran ni, tangkai dia, tangkai buah zakum ni seperti kepala syaitan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam surah As-Saffat pada ayat 63. Pada ayat 63,
Kemudian ayat 67. Ayat 63 sampai ayat 67 dalam surah As-Saffat. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya dia, yakni pohon zakum ni, adalah sebatang pohon yang tumbuh daripada dasar neraka. Yang tumbuh daripada dasar api neraka. Kemudian ciri dia apa lagi? Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayang dia, tangkai dia seperti kepala syaitan. Seperti kepala syaitan. Syayatin, apa ni syayatin? Maknanya kepala syaitan. Maknanya tu tangkai dia tu, ciri buah zakum tu. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Maka sesungguhnya mereka, yakni penghuni neraka ni, benar-benar memakan sebahagian daripada buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum tu. Perutnya dengan buah zakum itu. Thumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian sesudah makan buah zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Lepas makan buah zakum tu pun panas dah. Ni buah zakum tu pun panas dengan berduri. Lepas tu dahaga. Bila dahaga ni, Allah Ta'ala bagi ayak panas. Bagi ayak panas. Kita ayak panas di dunia ni pun tak tahan lah. Contohlah ayak panas, ayak teh kan panas kan, kita minum tu pun sakit lah. Tu baru dunia. Ni hak kata azab neraka. Sebab tu Nabi kata bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian Nabi bagi peringatan tentang buah zakum. Sebab tu Nabi kata buah zakum ni kalau kata perah air dia setitik jatuh ke bumi ni, rosak habis bumi. Rosak habis bumi. Jadi cerita ni Ibnu Abbas cerita, kata Nabi pernah sebut suruh takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi cerita tentang zakum. Sebab tu Nabi kata lagi bagaimana orang yang memakannya. Kalau kata orang yang makan buah zakum ni, bagaimana jadi dia tu macam mana? Maknanya tak tahulah, pecah habis ke apa, Allah alam lah. Kita baca ciri dia pun dah menakutkan dah. Ciri dia pun dah dahsyat dah. Tu maksud dia nah. Baik, habis tu. Elok jam bunyi apa? Jadi elok berhenti pun kena stesen tu. Berhenti kena stesen tu. Nanti kita sambung lah. Kita sambung sifat muttaqin. Kita sambung sifat muttaqin ayat ketiga. Kalau saya sambung pun lalang tak boleh, jam bunyi dah. Sambung. Kita gantung. Eloklah tu. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung lah. Jadi saya mohon maaf lah jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.